واحد اثنان ثلاثة Baik, kita mulakan kuliah pada malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab nizam syai'ul lahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ibdin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya hendaklah kamu bersegera menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya antara langit dengan bumi. Mu'iddal lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun susah, dan mereka itu menahan kemarahan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, lebih kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa taskim wa nafa' wa intifa' wa lifaratu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi bi ibtigha'i wajhillah wa maradati wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan tuan-tuan imam, seluruhnya tuan-tuan Bilal, seluruhnya pengerusi masjid, jawatan kawasan masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan siap punya sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah sirah, sirah yang dipetik daripada kitab Rahimul Makhtum. Jangan lupa isi kehadiran ya. Link tu saya dah share dengan pengerusi, atau link yang hari tu lah, link yang sama boleh isi je kehadiran
Sini alhamdulillah lah. Ramai yang isi, kan? Gitu. Saya tak sihat sesama daripada pagi tadi. Dari pagi tadi tak sihat. On off lah. Dah masa okey, dah masa kan tak okey pula. Baik. Jadi kita berada di muka surat 58. Betul 58. Antara peristiwa terpenting yang berlaku kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itulah datuk baginda Rasulullah SAW. Ialah dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa menggali telaga Zamzam. Dan yang kedua, peristiwa serangan tentera Abraha, tentera bergajah lah. Itu sebabnya Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Ringkasan peristiwa yang pertama, sini menyebutkan bahawa Abdul Muttalib telah bermimpi mendapat arahan supaya menggali telaga Zamzam. Dan diterangkan kepadanya tempat kedudukan telaga tersebut. Cuma nanti saya akan sebut sedikit dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Dalam Sirah Ibn Hisham dia ada perbezaan sedikit lah. Yang kita baca ni kitab Rahim Maktum, yang dikata oleh Sofiur Rahman Abu Barakpuri. Jadi kalau di sini disebutkan bahawa Abdul Muttalib telah bermimpi mendapat arahan supaya menggali telaga Zamzam dan diterangkan kepadanya tempat kedudukan telaga tersebut. Lalu dia pun menggali telaga itu dan didapati di dalamnya terdapat barang-barang yang ditanam oleh kabilah Jurhum ketika mereka melarikan diri daripada Mekah. Kalau ikut sejarahnya, kabilah Jurhum ni dia pernah berkuasa. Dia pernah berkuasa di Mekah. Sebelum dirampas kuasanya oleh satu kabilah yang lain. Jadi dan kabilah Jurhum ni berasal daripada Yaman. Jadi bila mereka tidak lagi berkuasa, dikalahkan dalam peperangan, kan, pergaduhan, peperangan dan sebagainya, akhirnya mereka terpaksalah berundur daripada Mekah untuk balik semula ke Yaman. Ketika mereka melarikan diri tadi, berundur, jadi mereka menimbus kembali telaga Zamzam. Ditimbuslah. Gitu. Sebelum tu telaga Zamzam tu dah ada dah. Kemudian ditimbus dan dimasukkan di situ juga antaranya barang-barang seperti pedang, perisai dan juga 2 kain pemidang Kaabah. Barang tu dimasukkan dalam tu. Jadi pedang-pedang itu ditemui kemudian. Jadi bila Abdul Muttalib telah mendapat arahan dalam mimpi untuk menggali telaga Zamzam, maka digalilah bersama dengan anaknya Al-Haris. Dia ada seorang anak bernama Al-Haris. Anak Abdul Muttalib ni ramai. Antaranya ialah Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Qaidaq, Al-Mikwam, Safar dan Ibn Abbas. Ini antara anak-anak kepada Abdul Muttalib. Ada pula riwayat menyatakan bahawa anaknya ada 11 orang. Tapi yang popular nama anak dia ada 10 orang. Macam tu. Ada pula pendapat menyatakan 13 orang anak dia. 2 orang lagi ialah seperti Abdul Ka'bah dan Hajal. Satu lagi Kutham pun anak dia juga, tuan-tuan. Jadi yang backup ketika dia gali Zamzam itu ialah anaknya yang bernama Al-Haris. Mana dia minta Al-Haris itu lindungi dia lah. Sebab tempat yang digali itu ialah di bawah berhala. Dan terdapat 2 berhala kat situ yang disembah oleh Quraisy.
Jadi tempat yang diarahkan gali itu ialah di bawah bahala itu. Jadi orang Quraisy pun bengang lah, kenapa nak gali ke situ, banyak tempat lain boleh gali kan. Jadi adalah sedikit perbalahan lah, persisihan tadi. Tapi akhirnya orang Quraisy pun tak berani nak tegur Abdul Muttalib ni. Baik. Jadi kita lihat kat situ. Jadi terdapat barang-barang seperti pedang, perisai dan 2 pemidang Kaabah yang ditanam di tempat tersebutlah. Kemudian pedang-pedang yang ditemui tadi kemudian dileburkan dan dijadikan pintu Kaabah. Dan di pintu Kaabah juga dipasang 2 pemidang tersebut. 2 pemidang tersebut dipasang kat situ. Letak baliklah tempat asal yang macam tu lah. Kemudian beliau terus menjalankan tanggungjawab menyediakan minuman kepada jemaah haji. Kemudian setelah Telaga Zamzam ditemui, semula orang-orang Quraisy mula bertelagah dengan Abdul Muttalib. Mereka berkata, sertakan kami bersama. Nampak? Jadi mereka pun nak bahagialah. Dia macam benda apa? Harta karun lah macam tu. Kan, harta karun. Jadi mereka pun nak bahagian pedang tu. Dia pun nak bahagian apa-apa yang ditemui ketika digali itu, mereka nak bahagian mereka. Itu terjadinya sedikit pertelagahan dan perbalahan. Disebut situ, setelah Telaga Zamzam ditemui semula, orang-orang Quraisy mula bertelagah dengan Abdul Muttalib. Jadi mereka berkata, sertakan kami bersama. Mana mereka nak bahagian mereka. Lagipun digali itu bawah berhala pula, bawah kaki berhala kan. Jadi memang bengang lah dia orang je tu. Kemudian beliau menjawab, aku tidak boleh berbuat begitu kerana urusan ni telah dihususkan kepada aku. Jadi benda ni dah dihusus pada, ditaklifkan. Setelah kita taklif pula dalam mimpi tu lah kan. Dia ditaklifkan dalam mimpi untuk menggali, sedangkan orang lain tidak ada ditaklifkan. Macam tu. Kemudian orang Quraisy tidak menerima jawapan beliau, lalu membawa perkara tersebut kepada kahinah, pawang wanita daripada Bani Sa'ad untuk dihakimi. Kemudian Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada mereka beberapa tanda bahawa Abdul Muttalib dikhususkan untuk mengendalikan Telaga Zamzam. Macam tu. Dikhususkan untuk mengendalikan Telaga Zamzam. Baik. Kalau kita lihat yang disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Okey, dalam Sirah Ibn Hisham saya sempat semak. Okey, ada diceritakan sikitlah berkenaan dengan mimpi. Kan? Kenapa berlakunya penggalian Telaga Zamzam? Ibnu Ishaq menyatakan bahawa ketika Abdul Muttalib sedang tidur di Hajar Aswad, lalu beliau bermimpi didatangi seseorang yang memerintahkannya supaya menggali Telaga Zamzam. Dalam Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham kita Arab lah. Dia ada terjemahan dia. Terjemahan dia 2 jilid tebal. 2 jilid tebal lah terjemahan dia. Macam ni dia kata kitab di Maktum ni 1 jilid. Kemudian Ibn Ishaq berkata, yang pertama sekali dilakukan Abdul Muttalib adalah menggali Telaga Zamzam. Okay? Hal ini sama seperti dikatakan kepadaku oleh Yazid bin Abu Habib Al-Misri daripada Abdullah bin Zuraid Al-Hafiqi. Dia mendengar Ali bin Abu Talib bercerita tentang Telaga Zamzam ketika Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggali. Ali bin Abu Talib berkata bahawa Abdul Muttalib berkata, satu hari aku sedang tidur di Hajar Aswad. Mana tidur kat bawah lah, bukan tidur kat Hajar Aswad tu. Dia tidur bawah Hajar Aswad tadi. Kan? Kemudian tiba-tiba seseorang datang kepadaku dalam mimpi dan dia mengarahkan kepada aku. Dia kata, galilah Taibah. Dia kata, galilah Taibah. Lalu aku berkata kepada orang dalam mimpi tadi, apa itu Taibah? Lalu orang itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang lah.
Mana yang lelaki pertama, lelaki itu datang, dia kata galilah Taibah. Dia kata, maka Abdul Muttalib dia kata, apa itu Taibah? Tiba-tiba lelaki itu hilang. Baik, kemudian esok harinya orang tersebut langsung hilang. Esok harinya dia kembali ke tempat tidurku semula, mana dia datang dalam mimpi dan diarahkan kepada Abdul Muttalib. Dia kata, wahai Abdul Muttalib, galilah Barrah. Dia kata, galilah Barrah. Maka Abdul Muttalib pun tanyalah yang dalam mimpi itu, apa itu Barrah? Tiba-tiba orang itu terus hilang. Kemudian pada hari seterusnya Abdul Muttalib pun bermimpi lagi. Ketika dia Hajar Aswad, dia tertidur, tiba-tiba datanglah orang yang sama yang sebelum ini dalam mimpi dia. Dia kata, galilah Al-Madnunah. Galilah Al-Madnunah. Lalu Abdul Muttalib pun tanya dengan orang dalam mimpi tadi, apakah dia katakan Al-Madnunah itu? Apa dia? Tiba-tiba orang tu hilang lagi tu kan. Esok harinya dia bermimpi lagi. Pada hari seterusnya dia kata, mimpi yang seterusnya dia kata, galilah Zamzam. Barulah galilah Zamzam. Kemudian aku bertanya, apa itu Zamzam? Maka orang itu berkata, air Zamzam itu ialah air yang tidak pernah habis, air yang melimpah dan memberi minum kepada jemaah haji yang agung itu. Zamzam terletak di galian burung gagak hitam di rumah semut. Zamzam itu terletak di galian burung gagak hitam di rumah semut. Itu dia kata. Okay, ini satu riwayat lah berkenaan dengan arahan kepada Abdul Muttalib supaya digali akan telaga Zamzam tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kemudian ada pula satu riwayat yang lain pula menyatakan bahawa Ibnu Ishaq pernah berkata dalam kitab Ibn Syam juga dia kata, Ibn Ishaq berkata, aku mendengar dari orang yang pernah berbicara dengan Abdul Muttalib bahawa dikatakan kepadanya ketika dia diperintahkan untuk menggali telaga Zamzam. Apa yang dia kata? Dia kata, aku pernah mendengar dari orang yang pernah berbicara dengan Abdul Muttalib bahawa dikatakan kepadanya ketika dia perintahkan menggali telaga Zamzam. Apa yang disebut dalam perбичараannya? Dia kata, kemudian ajaklah orang-orang kepada air penghilang dahaga yang tidak keruh. Dia macam baik syair lah. Dia kata, kemudian ajaklah orang-orang kepada air penghilang dahaga yang tidak keruh. Ia memberikan air minuman kepada orang-orang yang mulia dalam setiap amal yang di dalamnya terdapat kebaikan. Tidak ada yang ditakutkan padanya selagi ia dimakmurkan. Tuan. Jadi mendengar ucapan tersebut, Abdul Muttalib segera pergi menemui orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, ketahuilah bahawa aku diperintahkan untuk menggali telaga Zamzam untuk kamu. Dia kata, aku diperintahkan untuk gali telaga Zamzam. Mereka berkata, apakah telah dijelaskan kepadamu di mana tempat telaga Zamzam tersebut? Lalu Abdul Muttalib berkata, tidak. Dia kata, tidak. Dia kata, aku tak tahu kat mana telaga Zamzam. Baik. Kalau begitu, dia kata, tidurlah engkau pada tempat engkau tidur sebelumnya dan bermimpilah seperti itu sebagaimana yang biasa engkau bermimpi. Jika ucapan tersebut berasal daripada Allah Ta'ala, dia akan memberi penjelasan kepada kamu. Jika ucapan tersebut berasal daripada syaitan, dia tidak akan kembali kepadamu lagi. Kalau daripada syaitan, dia tak kembali balik. Dia macam satu alamat lah. Alamat ataupun petanda bahawa dia akan diperintahkan untuk menggali telaga Zamzam tersebut. Okay. Kemudian Ibnu Ishaq juga pernah berkata, menurut kebanyakan orang, ketika perkataan di atas dikatakan kepada Abdul Muttalib, dia berkata, di manakah Zamzam tersebut berada? Sebab Abdul Muttalib pun tak tahu sebenarnya Zamzam tu kat mana. Sebab benda tu dah ditimbuskan, dah tanamkan, mana tahu. Kalau ada alat, senanglah. Zaman sekarang kan ada alat, boleh tembus dalam tanah kan.
Kalau seandainya macam orang ukur batu sepadan kan. Kalau kita ukur batu sepadan, kan pakai alat ukur tu. Kan kita boleh tahu kat mana batu sepadan tu. Dia adalah pengiraan dia. Jawatan tanah kan ada cara dia. Dia ada alat. Walaupun kadang batu tu dah tertimbus dah lama, dah berapa puluh tahun tertimbus dalam tanah tu, batu sepadan. Tapi dengan kecanggihan teknologi, orang tahulah batu sepadan tu kat mana. Tapi sediakan duit je lah upah. Betul tak? Itu. Kalau segi logik akal kita memang tak termampu, kita fikir dia kat situ rupa batu sepadan. Sebab benda tu kadang batu sepadan ni kadang ulang somak, satu. Kadang dalam tanah, satu. Macam mana nak mencari tu? Kalau boleh kita bau-bau macam tu, okey lah. Oh, bau-bau kat sini batu sepadan. Tak dapat dah kan? Dalam tanah siapa nak cari? Jadi dengan teknologi, maka kita tahu, oh sini batu sepadan. Sedia duit je lah upah. Orang yang buat tu. Baik. Kemudian Abdul Muttalib telah ditemani anaknya bernama Al-Haris. Jadi bila dia dah dapat macam alamat lah. Alamat bahawa dia diperintahkan untuk menggali. Dan tempat yang diperintah gali itu disebut dalam kitab Ibn Hisham, dia kata di rumah semut di mana di dalamnya terdapat gagak hitam menggali pada pagi besok. Dia kata di rumah semut di mana dalamnya terdapat burung gagak menggali pada pagi besok. Itulah tempatnya. Itulah dia punya petanda dia, kat situlah terdapat Pelaga Azam tu. Kemudian Ibn Ishaq berkata, kemudian Abdul Muttalib dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Al-Haris. Ketika itu dia tidak mempunyai anak selain daripada Al-Haris pada masa tersebut. Tapi dia ada anak-anak yang lain kemudian. Termasuklah Abdullah bin Abdul Muttalib, mana anaknya yang last sekali, iaitulah bapa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muttalib dengan ditemani oleh anaknya Haris ketika itu, dan dia tak ada anak selain daripada Haris. Kemudian dia pergi melihat rumah semut, dan di dalamnya terdapat burung gagak sedang melubangi tanah. Tepatnya di antara dua patung yang disembah oleh kaum Quraisy, iaitulah patung Isaf dan juga patung Nailah. Di mana kat situlah tempat orang Quraisy menyembelih haiwan korban untuk dikorbankan kepada berhala. Tuan-tuan, itu cerita yang awal tadi cakap. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Kemudian Abdul Muttalib pun dia ambil lah cangkul, bawa cangkul. Rupa masa tu pun dah ada cangkul lah, kan. Kemudian dia menggali tanah di tempat yang dia perintahkan untuk menggali. Ketika orang Quraisy melihat kesungguhan Abdul Muttalib, jadi mereka pun datanglah. Dia datang, dia cakap pada Muttalib, dia kata, demi Allah, dia cakap, kami tidak akan membiarkanmu menggali di tempat ini, kerana di sinilah tempat dua patung kami sembah, dan juga tempat kami menyembelih haiwan korban. Wahai Abdul Muttalib, ni macam kau ngajar sikit ni. Kan? Kenapalah kau gali sini? Banyak tempat lain kau boleh gali ni. Gitu. Tapi disebabkan dia dah dapat alamat, petanda kan. Dan dia pula berpegang dengan mimpi dia tu. Tapi tuan-tuan kalau bermimpi pun jaga-jaga sikit. Kadang-kadang ada mimpi-mimpi yang tak elok ni. Dia perintahkan untuk menyembelih anak, menyembelih ayah. Kan satu hal pula. Kan? Kan pernah berlaku dulu di mana tu? Di Bukit Rokan. Ingat kan? Di Bukit Rokan kan? Kan pernah? Kan? Yang disembelih ayah itu. Disembelih lepas tu dia masuk ke kepala ayah tu dalam beg, dibawa ke Shah Alam. Kan ada cerita dulu kan? Macam tu. Jadi jaga-jaga juga kalau bermimpi minta disembelih tu kan. Takut nanti syaitan. Baik. Kemudian tuan-tuan, Abdul Muttalib berkata kepada anaknya Haris. Dia kata,
wahai anakku, lindungkan akan daku sehingga aku selesai menggali. Jadi mana orang Quraisy ni dia macam gertak lah. Jadi Abdul Muttalib dia kata pada anaknya, wahai anakku, dia kata lindungkan aku, coverlah, backup atau cover aku sebab aku nak menggali ni. Demi Allah, dia kata, aku tetap akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada aku. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahawa Abdul Muttalib tidak boleh dikalahkan, akhirnya mereka membiarkan Abdul Muttalib terus menggali dan menahan diri daripadanya. Jadi mereka akhirnya berkuasalah. Jadi kemungkinan Abdul Muttalib ni ialah orang yang orang bangsawan, orang terkenal lah. Golongan bangsawan, orang hebat. Kan Nabi daripada kabilah-kabilah yang hebat, daripada Bani Quraisy kan. Orang Quraisy, Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Tuan-tuan. Jadi akhirnya dia kata, tak apalah, kau galilah gitu. Baik. Kemudian tuan-tuan, baru saja sebentar Abdul Muttalib menggali, dia melihat isi telaga tersebut. Kemudian bertakbir dan mengetahui bahawa dia telah direstui. Nampak? Jadi bila dah temu telaga tersebut, dia rasa, oh itulah mana arahan tu betul lah dalam mimpi tu, dia kata. Tuan-tuan. Baik, kemudian ketika meneruskan penggalian, dia melihat 2 patung kijang daripada emas yang ditanam oleh puak Jurhum ataupun kabilah Jurhum di dalamnya ketika mereka itu berundur diri daripada Mekah setelah mereka kalah dalam satu peperangan dengan satu kabilah lain. Tuan-tuan. Jadi mereka temui 2 patung kijang. Nampak? Abdul Muttalib juga menemui pedang-pedang yang berdarah dan juga baju besi. Mana ada pedang berdarah dan baju besi yang ditanam di situ, di telaga Zamzam itu, akhirnya dikeluarkan. Kemudian orang Quraisy berkata pada Abdul Muttalib, dia kata, wahai Abdul Muttalib, kami mempunyai hak yang sama denganmu dalam kesyirikan dan kebenaran ini. Jadi mereka pun nak macam bahagian mereka lah. Khazanah, maknanya barang-barang, orang kata harta karun lah, macam harta karun lah. Jadi kami pun nak bahagian kami juga. Sebab apa lagi, benda tu kan digali di bawah berhala yang mereka sembah tu. Jadi mereka naklah bahagian mereka. Tuan-tuan. Jadi kemudian Abdul Muttalib dia kata, tidak. Namun mari kita ambil keputusan yang adil antara aku dengan kamu. Abdul Muttalib kata, tidak, saya tak akan bagi pada kamu dengan secara percuma. So kita marilah macam kita buat undian lah. Kita buat undian. So siapa yang akan mendapat bahagian daripada harta karun ini? Kan. Jadi kita selesaikan persoalan ini dengan kotak dadu. Dia kata, dia macam tak kotak dadu lah, macam buah dadu lah, dalam kotak itu. Jadi barang siapa, dia kata, mereka berkata, apa yang akan engkau perbuat? Abdul Muttalib berkata, aku buat 2 dadu untuk Kaabah, 2 dadu untuk aku, dan 2 dadu untuk kamu. Mana ada 6 dadu yang dia akan buat. Mana 2 dadu kan untuk Kaabah, 2 dadu untuk aku, dan 2 dadu untuk kamu. Barang siapa kedua dadunya keluar, maka dia mendapat bahagian mereka. Barang siapa kedua dadunya tidak keluar, dia tidak mempunyai bahagian sedikit pun daripada harta ini. Mana digunakan dadu lah sebagai cara ataupun kaedah dia untuk nak pastikan. Sebab orang Arab jahiliah masa tu dia biasalah, kadang-kadang mereka gunakan anak panah macam yang sebelum ni kan. Mana kalau mereka nak buat satu benda tu, mereka akan pergi kepada Kaabah, penjaga Kaabah, dan minta dikeluarkan anak panah. Kadang ada 3 anak panah. Satu anak panah katakan buatlah, satu anak panah menyatakan tak perlu buat, satu anak panah buat sekali lagi, undi balik. Macam tu. Itu cara dan kaedah. Dan dikatakan azlam, istilahnya azlam lah. Azlam ni mengundi dengan menggunakan anak panah. Macam tu. Okey. Mana biasanya benda ni bergantung pada nasib lah. Bergantung nasib. Mengundi anak panah ni nasib. Sama juga macam kita orang tikam ekor kan. Tikam nombor kan. Tikam nombor kan bergantung pada nasib. Kalau kena, kena. Kalau tak kena kan tak kena lah.
Bergantung pada nasib. Sedangkan dalam konteks Islam ni kan, bergantung pada nasib tak boleh. Bergantung nasib tak boleh. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku seterusnya? Dia kata barang siapa kedua dadunya tidak keluar, maka dia tidak mendapat bahagian sedikit pun. Maka orang Quraisy kata, benar engkau. Mana mereka sedia terimalah kalau nak buat undi macam tadi, sebab mereka pun nak bahagian mereka juga. Kan? Kemudian Abdul Muttalib membuat 2 dadu berwarna kuning untuk Kaabah, 2 dadu berwarna hitam untuk dirinya sendiri, dan 2 dadu berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Mana ada 6 dadu. 2 dadu berwarna putih untuk orang Quraisy, 2 dadu berwarna kuning untuk Kaabah, dan 2 dadu berwarna hitam untuk diri sendiri. Ini disebut tuan-tuan dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Tuan-tuan, seterusnya, setelah itu mereka memberikannya kepada penjaga kotak dadu yang bertugas mengadakan undian di samping patung Hubal. Semaknanya akan ada lah orang yang in charge PIC ya, personal in charge. So yang ditugaskan untuk menguruskan cabutan tadi lah tentu. Jadi maknanya siapa yang dadunya naik, maka dia lah akan memiliki hal tersebut. Betul. Sama juga macam mengundi dengan anak panah. Mana ada seorang penjaga yang akan uruskan. Betul. Baik. Seterusnya, setelah mereka memberikan kepada penjaga kotak dadu yang bertugas mengadakan undian di samping patung Hubal, di mana patung Hubal ni terletak di dalam Kaabah dan merupakan patung mereka yang paling besar, patung Hubal. Dan patung Hubal inilah yang dimasukkan oleh Abu Sufyan di dalam peperangan Uhud, di mana dia meminta pertolongan kepada patung Hubal. Wahai Hubal, dia kata, menangkanlah agamamu, wahai Hubal. Jadi minta bantuan dengan Hubal lah, patung berhala, supaya Hubal tadi beri kemenangan pada mereka. Masya Allah. Kemudian Abdul Muttalib pula berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat yang sama, penjaga kotak dadu pun mengadakan undian. Kemudian keluarlah 2 dadu berwarna kuning, yang berarti 2 patung kijang daripada emas menjadi milik Kaabah. Dia buat undian, maka keluarlah 2 dadu. Mana 2 dadu tu keluar, yang berwarna kuning keluar dululah. Jadi kalau berwarna kuning ni milik siapa? Milik Kaabah. Okey. Kemudian keluarlah 2 dadu berwarna kuning, yang berarti 2 patung kijang daripada emas menjadi milik Kaabah. Kemudian 2 dadu berwarna hitam, yang berarti bahawa pedang dan baju besi menjadi milik kepada Abdul Muttalib. Kemudian buat lagi undian, maka keluar lagi 2 dadu. Dan 2 dadu ini ialah dadu berwarna hitam, yang mana 2 dadu ini adalah milik kepada Abdul Muttalib, yang berarti bahawa pedang dan baju besi menjadi milik kepada Abdul Muttalib. Kemudian 2 dadu milik orang Quraisy tak keluar. 2 dadu milik orang Quraisy tak keluar-keluar. Kan? Jadi mereka pun orang kata macam kecewalah kerana dadu mereka tak naik, tak keluar. Kemudian Abdul Muttalib memasang pedang-pedang tersebut dan 2 patung kijang daripada emas ke pintu Kaabah. Inilah dia emas pertama yang dikenakan di Kaabah menurut pendapat para ulama. Setelah itu Abdul Muttalib memberikan air minum kepada jemaah haji dengan air Zam-Zam tadilah. Jadi air Zam-Zam yang dia dah gali tadi, dia dapat tadi, maka akhirnya air itu digunakan untuk jemaah haji. Dan kalau kita pergi menunaikan haji umrah pun ada bahagian kan untuk kita. Macam tu. Tapi kadang-kadang ada orang buat orang kata ambil kesempatan pun ada juga terhadap air ni kan, air Zam-Zam ni. Dia ambil kesempatan kat situ. Dengan niat tak baiklah.
Baik. Jadi kita lihat kembali pada tadi, kisah tadi, di mana kalau kita lihat dalam kitab Rahimul Maktum, dia kata Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada mereka beberapa tanda bahawa Abdul Muttalib dikhususkan untuk mengendalikan telaga Zamzam. Setelah keputusan itu dibuat, maka Abdul Muttalib bernazar bahawa jika dia dikurniakan 10 orang anak, kemudian mereka besar dan berupaya mempertahankannya, maka dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Kaabah. Nampak? Sampai begitu sekali lah. Nazar tadi kan. Dia nazar tu. Maka dia nazar bahawa kalau dia dapat 10 orang anak lelaki, dia akan korbankan seorang. Artinya panjanglah kisah dia. Di mana Abdul Muttalib akhirnya sebab dia dah menazar, jadi dia terpaksa tunaikan. Maka apabila dia dapat anak yang ke-10 yang Abdullah tadi, maka nak tadak dia mesti tunaikan nazar tadi. Maka dia pun ialah bila nak bernazar tadi ialah nak korbankan seorang anak pun, maknanya kalau hati tak kental memang tak dapat. Kalau jiwa kita tak kental, takkan kita nak sembelih anak kita. Tapi sebabkan dia dah menazar, jadi dia mesti tunaikan nazar tersebut. Cuma abang-abang kepada Abdullah ni, dia kata, ayah, dia kata janganlah dikorbankan adik kita ni. Kami sayang pada dia. Kenapa ayah nak korbankan? Maka Abdullah kata, aku dah menazar, aku kena tunaikan. Kemudian ada pula pandangan dan pendapat, dia kata, cadangan, dia kata, wahai Abdul Muttalib, kan, elok kalau seandainya kamu pergi kepada seorang perempuan yang yang pawang perempuan tadi kan, yang pada Ibn Sa'ad tadi, pergi jumpa dia, minta pandangan dia macam mana. Minta pandangan daripada pawang perempuan tersebut. Mana pawang pun ada masa tu lah, bomoh perempuan. Jadi Abdul Muttalib pun pergilah beberapa orang jumpa dengan pawang tadi, pawang perempuan tadi lah. Dan pawang tadi memberikan pandangan dan cadangan, kalau seandainya nak melepaskan Abdullah ini daripada dikorbankan, dia kata kamu kena buat undian. Dan kalau seandainya setiap kali undian itu kena pada Abdullah, maka kamu kena bayar dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Kan? Mana setiap kali nama naik Abdullah tu naik, maka kena bayar dengan 10 ekor unta. Jadi Abdul Muttalib pun buatlah undian. Bila buat undian, dia dapati bahawa nama Abdullah naik. Kan? Jadi untuk nak tebus Abdullah tadi supaya jangan dikorbankan, maka Abdul Muttalib kena bayar dengan 10 ekor unta. Kemudian buat lagi undian yang lain. Buat kali kedua pun nama Abdullah naik lagi. Maka kena lagi bayar dengan ditebus kena dengan 10 ekor unta. Kemudian buat lagi undian. Buat undian sampailah kepada 10 kali undian. Tetap nama Abdullah juga naik. Maka nama Abdullah ni kena juga dikorbankan. Kena juga dikorbankan ke Kaabah. Jadi maknanya dah 10 kali, makna 100 ekor unta. Nampak? 100 ekor unta mesti dibayar sebagai penebus supaya Abdullah ni jangan dikorbankan Kaabah. Kemudian dibuat kali Abdul Muttalib dia tak puasa, putus asa, maka dibuat undian sekali lagi. Dan bila nak buat undian sekali lagi, maka barulah tak naik nama Abdullah lagi. Tak naik. Yang naik itu nama berhala, tersilap saya. Kemudian ataupun binatang korban. Yang naik. Jadi kat situlah maka terlepasnya Abdullah itu daripada dikorbankan. Terlepaslah dia. Daripada Abdullah tadi, maka lahirnya zuriat iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam tuan insyaallah. Tapi kalau seandainya Abdullah dikorbankan, memang tak adalah. Rasulullah takkan adalah sebab dah terputus kat situ. Tapi sebabkan sejarah menyatakan macam tu, maka terlepaslah Abdul Muttalib daripada mengorbankan Abdullah. Dan akhirnya Abdullah pun kemudiannya berkahwin dengan Siti Aminah
dan akhirnya lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan. Masya-Allah. Baik, kita lihat kepada tadi. Jadi setelah keputusan itu buat, maka Abdul Muttalib bernazar bahawa jika dia dikurniakan 10 orang anak, kemudian mereka besar dan berupaya mempertahankannya, maka dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Kaabah, tuan. Bukan perkara mudah ya nak menyembelih ni. Kan? Kita nak melih lembu pun, lembu kambing pun kadang fikir banyak kali dah. Apalagi kalau lembu tu lembu kesayangan kita kan. Lembu kesayangan, lembu jantan kesayangan. Banyak pula jasa daripada kita, contohlah tiba-tiba kita nak sembelih. Fikir banyak kali jugalah tuan. Itu lembu, belum lagi orang. Belum lagi anak sendiri. Ni anak sendiri tuan-tuan nak kena sembelih. Kan perkara yang mudah, insya-Allah. Itu juga dengan Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan supaya menyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nampak? Bukan perkara mudah. Sampaikan Nabi Ismail pun kata pada ayahnya Ibrahim, kan, adakah ini perintah daripada Allah Ta'ala, wahai ayahku? Ya, ini perintah daripada Allah. Kalau perintah daripada Allah Ta'ala, jalanlah. Tak ada masalah pada Ismail. Maka akhirnya digantikan dengan seekor kibas, kan. Itulah kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Kemudian nanti akan datang kita masuk ringkasan peristiwa yang kedua, iaitulah kisah Abrahah, seorang panglima perang Habsyah yang merupakan wakil Najasyi di Yaman, telah membina sebuah gereja besar di bangsa Yaman. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Habis Ada soalan ke? Bisa tutup. Ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shaliha wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyan ya fatta'i alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.